Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian mukhtasar kitab kita akan sambung perbincangan pada bab menggantikan imam pada salat khauf. Muka surat berapa ni? 300. Qaul yang ke-769 tu 769 nah. Menggantikan imam pada salat khauf. Babu ma yanubul imam fi salatil khaufi. Bab yang membicarakan tentang menggantikan imam pada salat khauf. Qaul yang ke-769, Imam Syafi'i berkata, Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan salat khauf pada dua bahagian. Pertama, daripada dua bahagian tu, bahagian pertamanya ketakutan yang ringan, al-khauful adna, yakni ketakutan yang ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Ini suratul Nisa ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Ini ketika keadaan itu, ketakutan itu tidaklah dalam keadaan yang klimaks lah. Ketakutan yang dikira sebagai ringan. Yang kedua, ketakutan yang lebih berat daripada yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut pada bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Jadi kata Imam Syafi'i lagi sebenarnya, ni masih kata-kata Imam Syafi'i, bila Allah SWT membezakan di antara ketakutan yang tidak berat, yakni ketakutan yang ringan dengan ketakutan yang berat, jadi dah sunnah pun menunjukkan ada perbezaan itu. Maka tidak boleh bagi kita selain memisahkan keduanya. Maka kita pun kena beza jugalah. Maknanya ini dua masalah yang berbeza. Wallahu a'lam lah, kata Imam Syafi'i. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan di antara keduanya disebabkan oleh perbezaan keadaan. Jadi apa maksud di sini? Maksudnya takut ni dia ada tahap dia. Kalau takut tu tidak sampai ke peringkat membahayakan, tidak terancam nyawa, dia ada salat secara khususlah. Waktu salat biasa, boleh kita turun daripada kenderaan, tak perlu salat di atas kenderaan. Baik, kita tengok di sini. Jadi kukuk mana pun di sini yang hendak dinyatakan oleh Imam Syafi'i perbezaan salatul khauf. Sebab khauf itu sendiri pun dia tidak sama tahap ketakutan itu. Sebab itulah di sini Imam Syafi'i rahimahullah dia nyatakan di sini, dia gambarkan di sini ketakutan itu ada dua, al-khauful adna dan selagi al-khauful ladzi ashadda min, ketakutan yang ringan tidak sampai peringkat membahayakan nyawa. Satu lagi ketakutan yang lebih berat sehingga boleh mengancam nyawa. Baik, kita tengok di sini. Qaul yang ke-770. 770 tu. Imam Syafi'i berkata, apabila imam laksanakan salat khauf pada kondisi yang pertama, yakni takut yang tidak mengancam nyawa, takut tetap ada. Sebelum ni kita telah sebut takut ni tidak semestinya dalam peperangan. Misalnya dalam keadaan terpencil kita lalu, timbul perasaan takut.
Tapi tidaklah membahayakan nyawa, tidak seperti dalam peperangan yang boleh menyebabkan kematian. Tapi takut tu ada. Ni yang dia masukkan takut yang ringan. Misalnya di sini dalam qaul yang ke-770, Imam Syafi'i berkata, apabila imam melaksanakan salat khauf pada bahagian pertama tadi, yang ni takut yang ringan, maka dia boleh mengerjakan salat bersama mereka. Mereka tidak boleh melakukan amalan yang lain kecuali salat khauf sebagaimana salat biasa. Jadi salat biasa lah. Tu mana kalau musafir kat salat qasar seperti biasa, jamak qasar boleh. Apabila mereka melakukan amalan yang dapat merosakkan salat, mana-mana salat selain salat khauf, maka salat yang mereka lakukan dia anggap batal. Jadi apa yang membatalkan salat biasa itulah juga yang membatalkan salat khauf, bahagian pertama, kondisi yang pertama. Khauf yang ringan itu, takut yang ringan. Jadi maknanya tak ada beza lah. Hak kita kata jamak qasar tu ki musafir. Tapi bentuk pelaksanaan itu maka Imam Syafi'i sebut lagi sebagai pendetailan kepada masalah ini. Jadi kena ingatlah qaul yang ke-770 tu, maknanya apa perbuatan yang boleh membatalkan salat biasa, itu juga menjadi sebab batalnya salat khauf yang ringan. Baik. Qaul yang ke-771, Imam Syafi'i berkata, apabila imam telah mengerjakan salat satu rakaat dengan satu kelompok, di mana posisi imam telah berdiri dan mereka berdiri untuk menyempurnakan salatnya sendiri, seperti kita bincang sebelum ni lah. Lalu tiba-tiba musuh datang atau terjadi peperangan, lantas mereka menyerbu musuh sehingga badan mereka, bukan kepala, bukan tangan, badan itu. Sebab kita kan dalam mazhab Syafi'i ni, yang menghadap kiblat tu badan tu, mana kepala ni boleh berpaling, tangan pun boleh, tapi abdomen ni kalau dia bergerak sehingga jadi tidak ke arah kiblat, jadi batal salat. Itu asah dalam mazhab Syafi'i. Ni pun begitulah juga. Bila imam telah mengerjakan salat satu rakaat dengan satu kelompok, ni salat khauf ni kan, salat khauf ni dia ada makmum, tidak ada dua kelompok kan. Ataupun lebih daripada itulah. Paling tidak dua kelompok. Di mana posisi imam tetap berdiri dan mereka berdiri untuk menyempurnakan salatnya sendiri. Hak kelompok pertama tadi kan. Jadi imam bila naik rakaat kedua tu, imam berdirilah. Jadi kelompok yang kedua tu dia akan salat untuk satu rakaat lagi tu dia akan teruskan. Maknanya imam tu tunggu kelompok yang kedua pula, kan kita bincang dah sebelum ni. Baik. Lalu tiba-tiba musuh. Jadi di mana posisi imam tetap berdiri dan mereka berdiri untuk menyempurnakan salatnya sendiri. Ini pada rakaat kedua. Lalu tiba-tiba musuh datang atau terjadi peperangan. Lantas mereka menyerbu musuh sehingga badan mereka berpaling dari arah kiblat. Kemudian setelah itu mereka merasa aman dari musuh, maka sesungguhnya mereka dianggap telah memutuskan salat, mana batal salat dia tu. Dan mereka wajib ulang semula salat tu, kena semaya semula. Sebab masa mereka melaksanakan salat itu takut tu tidak takut yang berat. Demikian juga apabila mereka takut sehingga berpaling dari kiblat bukan kerana perang dan tidak keluar dari salat, sedangkan mereka ingat bahawa mereka berada dalam salat yang membelakangi kiblat, maka mereka juga wajib mengulangi salat. Tu kan. Takut tu sehingga jadi paling tak ingat kau semaya. Lepas tu baru ingat, duduk semaya ni. Jangan tu main ni pengalaman, anak-anak sebut pengalaman. Kita bawa dalam soal kita salat dalam kenderaan. Kena jaga betul tu. Sebab kita duduk tu zahir nampak tidak seperti salat. Di hati kita boleh jadi pergi ke lain. Tu. Kalau hati tu pergi ke lain sehingga jadi berubah, sehingga jadi kereta kita berpusing ke arah kiblat, dalam keadaan kita tak ingat dah kita semaya. Tu kalau itu tu batal tu. Kalau mengikut ulama tu memang batal lah. Kena berhati-hati. Kan mesti ada berlaku salat dalam kenderaan ni. Pergi Mekah ke misalnya dah. Kenderaan ni tak kira lah kapal terbang ke kereta ke, tak kira lah. Tu. Anak kena 23 jam tu memang salat terpaksa. Nak berhenti tak boleh. Nak berhenti macam mana? Duduk di lebuh raya Lipih kat 5 jam situ. Padahal kita kata berapa dah 75 kilo sedap. Lebih kurang tu ya. Kan nak masuk Gua Musa tu 5 jam. Macam tak bergerak kereta. Terpaksa. Siapa anak-anak bagai berita okey semaya gitu patut ambil
dah air pun tak ada. Nah, pakai guna seperti mana kita ngaji tu. Itulah time kita guna. Tu Jadi kalau berlaku, jadi tak ingat, misal contohnya. Kalau tak ingat dalam jangka masa yang pendek tu, kita kembali ke sebulan ingat tu tak ada masalah. Hak ni nikih ni jadinya siapa dia takut dah tu, jadi menyebabkan, tapi bukan kerana perang ni. Ni takut ni. Sebab tu dia kata ringan. Dan bukan kerana perang dan tidak keluar dari solat sedangkan mereka ingat bahawa mereka berada dalam solat yang membelakangi kiblat, maka mereka harus mengulangi solat. Dia sebenarnya gini, hak ni kalau tengok dalam harap asal ni, maksud dia takut telajak tu, jadi menyebabkan jadi paling ke arah kiblat. Dia tak ingat mula. Tiba-tiba bila ingat tu, jadi membelakangi kiblat dah masa ingat tu. Tu cerita dia sebenarnya. Tu. Takut dah tu jadi berpaling. Mana kita ingatlah ni. Bukan kerana perang. Dan dia pun tidak niat keluar daripada solat pun. Sedangkan mereka ingat bahawa mereka berada dalam solat yang belakang kiblat. Sebab tu baru teringat, jadi duduk belakang kiblat dah ni. Para kita semaya ni. Kena semaya mula kalau gitu. Ni hak ringan ni. Al-khawful adna. Ni suasana ni. Seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi, 772. Apabila mereka menyerang musuh dengan menghadap ke kiblat sekadar satu langkah atau lebih, maka niat perang dan perbuatan melangkah tersebut telah memutuskan salat. Duduk tengah semaya ni. Apabila mereka menyerang musuh dengan menghadap kiblat sekadar satu langkah atau lebih, maka niat perang dan perbuatan melangkah tersebut telah memutuskan salat. Duduk semaya. Lepas tu duduk tengah semaya tu, jadi serang musuh. Katakanlah berlaku gitu. Ni anda yang fiqh ni. Baik. Tapi menghadap kiblat. Kalau mana perang menghadap kiblat ni? Iyalah. Musuh duduk di sana. Musuh duduk sana, duduk ke arah kiblat tu. Tu. Jadi serang tu sekadar mana? Satu langkah ataupun lebih daripada satu langkah. Maka niat berperang dan perbuatan melangkah tersebut, perbuatan tu sudah menyebabkan batal solat dia. Apa tu? Sebab ni sebenarnya dia masih dalam kategori al-khawful adna lagi ni. Al-khawful adna lagi ni. Apa jadi gitu tu? Sebab dia tu sebenarnya sudah berlaku pergerakan besar tu. Berlaku pergerakan. Sebab gini, dia mudahnya gini. Yalah kalau kita nak sebut Nabi zaman peperangan Khandaq tu tak, dalam keadaan getih, Nabi pakai tak maya teguh pun, sampai tinggal berapa? 3 rakaat. 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib. Buat dalam waktu Isyak. Jadi hak ni sebab tak nak duk perhati ke, duk fikir. Jadi ta'arif sebenarnya khauf adna ni maknanya keadaan perang atau keadaan tidak perang. Yang mana perasaan takut tu ada tapi tidak mengancam nyawa. Mana kalau kita semaya pun kira-kiranya selamat. Tu maksudnya khauf al-adna. Jadi hak Nabi berlaku pada Nabi dalam peperangan Khandaq tu, hak tu asyad. Peperang solat. Sebab tu Nabi tak salat langsung waktu tu. Tak ada pun nak salat. Tu lain. Jadi hak salat berat ni memang dia salat. Tapi dalam keadaan takut, berat takut tu. Tu kan kita bincang dia sebenarnya dalam keadaan nerak pun boleh. Duduk tunggu musuh. Tapi kalau semaya pun dah rasa ni. Cuma nak bangun tak boleh. Perlu duduk main sekaki, nak jarak hambung itu sekaki perlu duduk tunduk gitu. Boleh semaya pada. Kalau dia yakin dia siap lah. Mungkin 2 rakaat ya. Maya sore-sore. Jangan kita ingat bahawa solat khauf ni mesti berimeh. Tak. Tidak mesti berimeh. Kalau kata dia, kalau boleh berimeh tu berimeh lah. Cuma dalam keadaan perang ni tak mestinya perang ni duduk ramai-ramai. Kalau perang zaman dulu mungkin lah. Kalau perang sekarang ni kadang-kadang dengan guna senjata, ni duduk situ, ni duduk sini. Ramai sore-sore pun boleh. Tak ada masalah pun. Bahkan tidak ditekan ke Jumaat di situ. Tidak ditekan ke. Kena ingat juga tu. Cuma hak disebut hak ni kalau boleh. Itu maksud dia nya. Seterusnya qaul yang ke-773. Apabila musuh datang, lalu salah seorang dari mereka mengatakan, sebut ja'al adu, dia kata musuh mari, dia kata misalnya. Namun dia teringat bahawa dia sedang salat. Masa dia kecek tu dia sedang salat.
maka batal semaya dia. Memutuskan solat mana batal lah. Namun apabila ia lupa bahawa dia sudah solat, maka dia boleh meneruskan solat lalu melakukan sujud sahwi. Baik, cuba perhati ini keadaan sajalah kita kata fiqh ni. Nabi tidak sebut detail gini sebab tu perkara ni berlaku khilaf. Ana pun nak sebut khilaf banyak-banyak sangat tu takut jadi hak mukhtasar dia pun tak habis-habis. Cuba perhati molek sebab dia gini sebenarnya. Ana tengok setengah-setengah dalam kitab tu Salahkah ni dia lebih ringkas, lebih mudah. Dia tidak sampai detail gini mau. Tapi hak ni tak apalah ke mana pun biar kita tahu. Sebabnya kenyataan Imam Syafi'i ini mujtahid. Ulama terima pandangan dia. Cuba tengok dia kata, apabila musuh datang, makna kita duduk semaya ni. Bila kata apabila musuh datang, makna keadaan orang tu, tentera pada waktu itu duduk setengah semaya. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, dia sebut dengan bahasa musuh mari. Ulama kata kalau isyarat tak apa. Tapi kalau mengikut setengah-setengah misalnya Hambali, dia kata kalau isyarat pun tapi ada komunikasi tak boleh. Apabila musuh datang, lalu salah seorang dari mereka kata musuh datang. Namun selepas tu dia teringat, dia kata kita ni dalam sembahyang baru teringat. Maka putus salat dia, batal. Baik. Namun apabila dia lupa, dia tak ingat bahawa dia tu di tengah sembahyang. Bahkan sebelum dia kata tu pun dia tak ingat dia sedang semaya. Dan masa dia kata pun tak ingat lah. Selepas tu baru dia ingat. Maka dia boleh meneruskan solat lalu melakukan sujud sahwi. Kan kita nampak tu kan makna sikit benar tu perbezaan tu. Nah. Sebab itulah setengah-setengah kalau kita tengok secara pendetailan dalam hasyiah misalnya Qalyubi wa Umairah atau panjang lah tu. Ada ngana tu 5 jilid. Mengaji dengan Maulana tu ringkas pun berapa tahun nak boleh habis. Hampir nak hari. Dia kata hak ni maknanya itu dikira kesalahan yang tidak disengaja keadaan terdesak atau masih sah lagi. Sujud sahwi ialah selepas tu. Setengah kata sujud sahwi tak ada dalam situasi ni tu ada. Khilaf. Tapi kalau kita tengok Imam Syafi'i tu ada semua sujud sahwi. Sebab tu kata nak gitu sebab tu kalau biarlah jangan itulah kalau tanya anak kata tak ada sujud sahwi dah sampai perai ni. Sampai perai ni sebab apa? Dia naknya tak silih susah. Kau tak jadi susah juga tu. 2 kali sujud tu. Tak apalah kita baca ni Imam Syafi'i. Tidak kata wajib ikut ni muka ni pandangan dia. Mujtahid lah peramal lagi. Kadang-kadang kita kalau kita sebut gitu pun dia kata nampak lebih dia pada Imam Syafi'i. Tidak. Kita ni ayat perbandingan di kalangan ulama hak kita baca. Gitu. Sebab tu Anas sebut sama tak sudut bual lah banyak dah kita tak ikut mazhab Syafi'i. Tak sudut bual lah. Bual lebih-lebih dah ni kalau orang tahu malu lah. Okey, baik. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i maknanya berlaku kata musuh mari. Sebelum tu dia ingat dia tak semaya. Tu. Kalau lepas tu kita semaya tak dia tu. Batal. Bila kata batal, tak perlu sujud sahwi dah lah. Isu sujud sahwi ni semaya tu tak batal. Baru sujud sahwi. Kalau dah batal sujud sahwi agama. I'adah lah. Ulang lah. Tetapi dia lupa bahawa dia sedang solat. Bila dia kata musuh mari, lepas tu baru kita sedang semaya ni. Maka dia boleh sujud sahwi. Maknanya semaya tak batal. Hak ni dia masa sebelum dia kata musuh mari pun dia tak ingat pun dia semaya. Tak ingat dah masa tu. Hak tu kira-kiranya batal lah. Semaya dia tak ada lah sujud sahwi bila batal semaya. Sikit saja perbezaan tu. Baik, tak apalah. Kita pergi lagi minta maaf lah anda sebut dah. Kadang-kadang anda masa ngaji malam pun kita ngaji detail pada ni Qalyubi merah tu. Kadang-kadang kita mikir dah pernah yuk kita tanya kata masalah-masalah gini kita boleh ingat kau bila berlaku tu. Nak buat kedek tahu tu. Apa jawab Malana? Tak tahu bila. Sebab tu lah Ana sebut tu. Ana sebut contoh hak buat tulis kitab manasik haji kan orang India tu tulis kitab orang buat macam dia pergi buat haji salah bukan tak buat haji. Nak masuk ke hijri Ismail ingat tak cerita Ana sebut ni. Malana sebut kan tu. Masa ngaji dia tulis kitab lah.
Enggak budak pergi dia, pak cik tak boleh masuk pun ni. Dia tanya budak tu, awet apa tahun mana? Oh, ni kita baca dalam kitab. Kitab dia lah. Kau nak masuk dari sini Ismail. Dia pun suka Allah. Dia kata aku tulis kitab. Budak tu faham molek kitab tu. Ingat. Bukan tak faham. Mana dia tak ingat nak tatbik. Nak dari segi pelaksanaan tu tak teringat sekepada dia tulis kitab benar ling dia nya. Anak pun tak ada kitab dia tu, cuma Maulana sebut masa mengaji. Nak ayatnya manusia lagu tu lah. Tawan. Baik, kita pergi seterusnya lah. Apabila musuh berada arah kiblat pula. Perang musuh duduk arah kiblat kita. Qaul yang ke-774, Imam Syafi'i kata, diriwayatkan daripada Ibnu Ayyash Az-Zarqi. Ia kata, sebab kalau di sini tu lebih halus lagi sebenarnya kita asal ni, tak apalah kita ni. Sebab tu anda tengoklah setakat anda buat perbandingan. Mana kita kebaca mukhtasar ni pun sebenarnya banyak dah kita dapat. Kalau nak banding asal, bahasa ni di timna ni. Imam Syafi'i berkata diriwayatkan daripada Ibnu Ayyash silap tulis tu sebab tu anda pun sebab tak pernah jumpa Az-Zuraqi sebenarnya tu, bukan Az-Zarqi, Az-Zuraqi. Hak tu tulis ubah dia tersilap tu. Hak tu sebenarnya Az-Zuraqi. Anda pun sebab tidak catat di sini. Biasanya kalau itu tu kita tulis. Betul lah tu. Ni salah ni. Ayyash Az-Zuraqi. Tu betul. Ibnu Ayyash Az-Zuraqi. Sini Az-Zarqi dia buat. Hak betulnya Az-Zuraqi. Situ betul dia buat hak tu lah asal ni. Az-Zuraqi betul lah tu. Ni dia buat Az-Zarqi. Az-Zuraqi. Dia kata, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf bi'usfan. Wa 'ala al-musyrikin yawma idzin Khalid ibn al-Walid wa hum bainahu wa bainal qiblah. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه صفين ثم ركع وركعنا ثم رفع ورفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه فلما وقعوا سجد الآخرون مكانهم فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Ibnu Ayyash Az-Zuraqi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat khauf di satu tempat, Usfan. Dan pemimpin kaum musyrikin pada waktu itu Khalid bin Al-Walid. Mereka berada di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kiblat. Mana antara Nabi dengan kiblat tu tengah tu musuh. Musuh pula kepala pengak. Bisalah Khalid bin Walid ni. Lalu Rasulullah bertakbir. Kemudian kami membuat saf di belakang Rasulullah. Sebab tu anda kata mengapa zaman dulu dia tidak guna senapan ke apa ni, boleh lah. Kalau zaman perang guna senjata moden ni tak boleh nak di lagu ni. Sebab tu kata kita kena faham maksud tu. Lepas tu dari segi aplikasi tu, tatbiqiyah, secara tatbiqiyah tu kena tengok keadaan lah. Sebab tu anda kata nak semai jemaah perang zaman kita lah ni, kalau berlaku di tempat-tempat Palestin misalnya, perang guna peluru tu dah. Oh payah. Sebab anda tengok internet tu, peluru ni kedudukan dia tu, kita kata sebab tu dia rendah tu kan. Bukan sekaki setengah tu. Kalau akak kepala sikit kena hal. Tu pun kadang-kadang kalau tak ada apa-apa objek dalam jarak sekaki pun tak selamat walaupun meniarak pun. Lalu Rasulullah bertakbir, kami pun buat saf di belakang. Mengapa yang pedal. Dia gini ya cerita ni sebenarnya, kedudukan tu memang dia nampak musuh tapi jauh. Maknanya kalau musuh nak mari tu dah siap maya. Itu maksud hadis ni sebenarnya. Kalau duduk dekat tak boleh nak maya lagu ni. Yang tembok kat nak. Sebab tu dalam syarah hadis sebut jauh tu. Dia nampak. Dia gini biarlah anda sebut sebelum kita pergi, dia gini. Jadi sebab diri tu tak tengok tu di tempat sujud tu. Pedai duduk tangan tu. Duduk kelih musuh pun nak lari pun ingat dia. Boleh jadi dia tak tahu duduk semaya tu. Ataupun dia kata puak ni kalau semaya pun nampak duduk tengoklah kita ni. Jadi keadaan itu dah lah dia jauh. Dia pun nak mari bodoh-bodoh gitu. Tak boleh sebab umat Islam ni dalam keadaan bersenjata, lengkap bersenjata, cuma duduk semaya. Waktu tu boleh semaya lah. Sebab tu dia qasar. 2 rakaat. Tak baca pun kan kita sebut ni, baca satu ayat pun tak apa dah. Tak baca pun tak apa. Mungkin dia bukan yang menjadi rukun pun dalam keadaan tu.
Yalah, kita tahulah sebelum ni Rasulullah pun baca. Tapi baca ringkas. Seayat, 2 ayat. Baik. Lepas tu, ketika beliau rokok, kami pun rokok. Tak kala beliau akak kepala, kami pun ikut akak kepala. Akak kepala ni apa maksud? Tidaklah. Kemudian beliau dan saf yang berada sesudahnya sujud. Ketika mereka mengangkat kepala, maka saf yang kedua sujud pada tempat mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan salam. Jadi di sini ada berapa saf ni? 2. Dialah kita bincang dah ni sebenarnya. Kita bincang dah ni. Baik. Kita tidak ulang lah sebab tahu dah ni kita bincang dah sebelum ni kan. Lagu mana 2 saf tu. Hak ni tunggu bila Nabi sujud. Tu hak ni cacat. Bila Nabi bangun hak tu pula sujud. Jadi hak grup mula-mula tadi sesat semaya. Jadi Nabi sambung pula dengan grup yang kedua kan. Kita sebut sebelum ni. Jadi ada sama hak duduk diri tu. Hak duduk diri itulah maksudnya yang menjadi haris, penjaga. Duduk perhati. Okey, 775. Qaul 775 kan. Imam Syafi'i kata tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat ini adalah di padang pasir yang luas. Penting ni tahu ni di segi geografi. Sebab dia melibatkan keadaan salat. Tidak ada penghalang antara Nabi dan musuh. Mana semua boleh nampak. Kalau tak nampak bahaya. Keadaan ini. Jumlah musuh adalah 200 orang yang menunggang kuda. Makna 200 orang semua penunggang kuda. Ketuanya tadilah Khalid tu. Sebagai pasukan pengintas. Sedangkan Nabi SAW ada bersama 1,400 orang. Dan Nabi tidak rasa khawatir kerana banyaknya jumlah pasukan yang ada dan sedikitnya jumlah musuh. Ni peperangan ni. Riwayat daripada Ibnu Ayyash Az-Zuraqi ni. Jadi oleh kerana musuh tu sedikit dan Nabi ni ramai, jadi keadaan tu ketakutan tu jadi adna lah. Nampak tu? Jadi adna. Jadi tidak takut sangat. Mana kalau kita maya tak ada masalah ni. Lepas tu musuh pun duduk jauh tu. Lepas tu kalau dia mari pun kita nampak tak terselinda. Makna dia nak buat helah payah. Itu keadaan itu. Apabila musuh menyerang atau nak bergerak untuk menyerang, tidak dikhawatirkan mereka akan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana jarak tu cukup jauh. Namun Nabi pun tetap dapat melihat mereka. Jauh tu sekali Nabi boleh nampak pergerakan musuh tu. Sehingga tidak ada celah bagi musuh untuk menyerang Nabi secara mendadak. Mana ketakutan tu takut tapi tidaklah sampai perekat bahaya. Ni masih adna lagi. Masih rendah lagi. Jadi boleh semaya lah. Tu. Apabila situasi yang ada adalah seperti itu, maka imam dapat melaksanakan solat dengan orang ramai, di mana imam membuat saf dan orang ramai bermakmum di belakang Nabi. Apabila imam bertakbir, maka mereka ikut bertakbir secara beramai-ramai. Bersama-sama lah. Apabila dia rukuk, mereka pun rukuk. Apabila angkat kepala, mereka pun mengangkat kepala bersama-sama. Apabila dia sujud, mereka juga ikut sujud bersama-sama. Selain barisan yang mengiringi saf yang di depan, mereka kontrol musuh dengan tidak menyerang dan tidak lengah. Jadi hak tim yang apa ni? Saf yang kedua duduk belakang tu, dia duk tengok musuh. Dia semayat dah tu. Seperti tadi jugaklah. Jadi makna berlaku rokok, berlaku sujud ni kepada setiap kumpulan itu. Mungkin ni mai serakat, lepas tu dia sudah mai sendiri. Lepas tu Nabi tunggu pula. Tapi kok mana pun berlaku tu sebenarnya hakikatnya seperti semaya biasa. Cuma ada ni tunggu tu apa duk perhati musuh lah. Apabila imam dan orang yang sujud bersamanya mengangkat kepala dari sujud, maka orang yang berdiri tadi juga ikut melakukan sujud. Mereka melihat imam kemudian berdiri bersama imam. Apabila imam rokok, maka mereka ikut rokok bersama imam. Apabila imam mengangkat kepala, maka mereka mengangkat kepala bersama-sama imam pula. Apabila imam sujud, maka mereka pun ikut sujud bersama imam, kecuali saf yang menjaga mereka dari serangan musuh. Supaya mana hak sah kedua tu lah. Tu. Apabila mereka telah menyelesaikan sujud sebanyak 2 kali, maka mereka pun duduk untuk tasyahud. Lalu mereka yang menjaga tadi sujud, kemudian tasyahud, kemudian imam memberi salam bersama-sama dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Dia maksudnya begini, biar anda sebut sikit. Hak ni dalam adna. Dia semaya ni banyak sah lah. Jadi Nabi dia akan bagi dah. Okey, contohnya sebagai misalnya kata sah tu ada 4 sah. Nabi kata 2 sah pertama ni ikut semaya dengan dia untuk bahagian semaya tu rakaat pertama tu lah. Semaya. Hak bahagian kedua ni tunggu. Tak masuk lagi.
Tunggu tu. Ataupun kalau dia sah lagi, dia takbiratul ihram sama. Cumanya hak masa rukuk, sujud untuk sesah pertama, hak grup pertama tadi. Hak Nabi bagi dah, hak grup pertama ni ikut aku. Jadi bila Nabi duduk rakaat yang kedua, maka hak tadi mana apa ni hak kita kata hak bagi grup pertama tu dia mana dia hak diri tu dia selesailah. Ada juga begitu. Dia ada banyak sebenarnya. Dia teruskan semaya sendiri dia sana. Nabi tunggu tu nak tunggu demo ni selesai, nak sambung pokok ni pula. Grup kedua. Bila demo tu wisalah, Nabi pun apa ni kita kata nak buat rakaat kedua lah. Rokok sujud. Jadi hak grup kedua pun ikut Nabi pula. Jadi hak tadi wisalah dah. Hak wisalah grup pertama tadi dia ada lagi satu kaedah. Dia tak wisalah. Dia tunggu. Nak salat pertama sekali dengan Nabi. Dia tunggu. Intizar di situ. Jadi bila Nabi semaya selesai dengan hak grup yang kedua ni, bui salat bersama-sama. Itu satu cara. Ataupun hak cara sebelum ni, hak ni sudah dah bui salat. Hak grup kedua pula masuk. Jadi hak selesai dah ni bangun tu dia boleh keluar daripada sah itu, dia pergi duk tunggu cacah. Duk tunggu apa semaya ni. Boleh juga begitu. Tetapi hak ni hak salah khauf al-adna ni dak. Sebab dia kata tidak takut, dia kira sudah sekali dengan imam. Kedua-duanya. Cuma bezanya, hak ni kena tunggu grup pertama ni tunggu, dia tak wisalah. Jadi grup kedua ni, dia ikut Nabi pula untuk rakaat yang kedua tu. Jadi, bila sampai rakaat wisalah, kesemuanya wisalah sekali. Boleh juga begitu. Hak ni salah khauf al-adna. Khauf adna. Kita sebenarnya khauf yang asyadul khauf ni kita bincang dah sebelum ni. Semaya tu gila-gili. Gila-gili ke? Seperti yang kita sebut sebelum ni lah. Dia ada juga sebenarnya ana pun rujuk juga dalam kaifiyatus salatil khauf. Tarik dalam internet bagaimana salat khauf. Dia hurah di situ. Hak ni hak ada pilihan begini ni sebenarnya memang ada disebut, tapi ramai dia ulama sebut hak tidak dalam mazhab Syafi'i apa. Dia kata semaya Jumaat ketika berlaku peperangan sebenarnya tidaklah dituntut sangat. Kecuali keadaan itu memang selamat. Dia letak ilat dia kalau diyakini selamat. Sebab tu dia beza pula. Selamat tu dia tidak serupa juga. Selamat zaman Nabi dengan perang dengan pedang, dengan istilah selamat zaman kita perang guna senjata ni tak. Dan waktu malam zaman Nabi perang dulu lebih selamat sebab orang tidak aktif, tentera tidak aktif waktu malam. Zaman kita ni malam itulah dia buat serah hendaknya. Sebab dia ada apa ni? Radar tu sah ni apa ni hak panggil dia boleh tengok dalam gelap ni. Gapo dia panggil? Gapo dia nama? Infrared. Maknanya dia boleh nampak tu. Hak tu tak selamat lagi pada waktu malam tu. Tak ada hak tu bahaya. Kau infrared yang panggil ni. Mana pacaran tu merah tu gitu lah kira-kiranya. Mahal tu anda tengok dalam internet tu memang alat tertentu mahal. Bukan main. Adalah keadaan tu. Sebab itulah kalau tengok dalam internet tu solat khauf ni dia kata solat tu kalau kita rasa selamat tu kadar selamat lagu mana. Sebab tu anda sebut sebenarnya dalam keadaan nerak gitu mai. Kalau bangun tak, kalau nerak tu tak apa. Muka semaya 2 rakaat ni berkata berapa minit, seminit boleh habis dah. Seminit pun boleh habis dah. Lain apa dia kata, contoh kita kata dah subhana rabbiyal azim. Kan ulama kata sekali pun boleh. Tak semesti 3 kali. Ambil yang paling minimal seminit je. Dalam keadaan niat gitu dah, keadaan duduk tak bergerak pun. Tak ada masalah. Nak berimeh dah. Kecuali kita 2 orang. 2 orang. Duduk nerak gitu. Lepas tu nak kira lagu mana? Nak kira tumi. Sebab tu setengah ulama kata iktibar ni tak sama dengan iktibar zaman Nabi. Tak sama. Kita ni tak tahu. Mungkin kita tak pernah duduk zaman perang. Ana tengok dalam internet tu peperangan di Palestin ke apa tu tak. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Kecuali dah dia adalah sikit sebab musuh pun dia rehat juga. Ada dia rasa selamat dia mai memang boleh. Tapi nak berimeh suka. Boleh kata-kata alih. Tak apalah. Sebab tu kita baca ni kita nak tahu prinsip dia. Lagu mana. Lah kalau zaman Nabi dalam peperangan Khandaq pun tak ada nak mai. Sampai 3 rakaat tinggal.
Apa tu dalam syarah hadis sebut? 3 waktu. 3 waktu ke Zuhur, Asar, Maghrib, Waqt dalam sembahyang Isya kan. Apa tu dalam syarah hadis sebut? Sebab Nabi sahabat kata dia sahabat sebut. Dia kata aku lihat Nabi daripada Khandaq tu ke. Tak duduk setepak. Pergi situ, pergi sini. Maknanya teruk keadaan tu. Moga azab tu kan tentera bersekutu tu bukan main-main. Baik, tak apalah begitulah. Tak apalah kita baca ni kita nak tahu prinsip dia. Lagu mana. Imam Syafi'i kata lagi. Tu tadi sebut tadi jumlah musuh tu 200 orang. Keadaan itulah tu asas selamat tu. Lepas tu musuh pula jauh. Nabi pun boleh nampak keadaan mereka tu. Mereka di tengah padang pasir. Tidak terselindung dengan bukit, dengan pokok, dengan batu dan sebagainya. Lepas tu musuh jauh. Kalau kita maya pun boleh nampak. Keadaan itulah menyebabkan jadi ketakutan itu jadi rendah. Apabila situasi yang ada adalah seperti itu. Apabila situasi yang ada seperti itu, seperti tadilah. Maknanya ketakutan itu tidaklah teruk. Sebab apa? Sebab musuh tu tak ramai. Nabi lebih ramai. Lepas tu duduk musuh tu antara Nabi tu jauh. Dan Nabi boleh lihat pergerakan mereka dengan jelas. Apabila situasi yang ada dalam seperti itu, seperti tadilah, maka imam dapat melaksanakan solat dengan orang ramai. Seperti tadi tu tadi kita baca dah ni nak. Saya baca sekali lagi. Maka imam dapat melaksanakan solat dengan orang ramai, di mana imam membuat saf dan orang ramai pun bermakmum di belakangnya. Apabila imam bertakbir, mereka turut bertakbir bersama-sama. Apabila ia rokok, maka mereka rukuk bersama-sama. Bila mereka angkat kepala, mereka juga mengangkat kepala bersama-sama. Bila dia sujud, mereka juga ikut sujud bersama-sama. Selain barisan yang mengiringi saf yang di depan, hak direct dengan Nabi, mereka mengawal musuh dengan tidak menyerang dan tidak lengah. Jadi hak tu duduk tunggu tengok kan. Jadi maknanya bila hak sah depan tu sudah, barulah dia sambung. Baru dia sambung. Kena ingat asah kedua ni dia masuk takbiratul ihram bersama dengan Nabi ni. Dia masuk bersama dengan Nabi, cuma dia tunggu. Dia tunggu. Sebab tu saya sebut dua tadi tu. Mana sama ada, sama tunggu tu hak yang pertama, tunggu yang kedua, tunggu tu untuk wisalah bersama Nabi. Ataupun hak geruk pertama wisalah dulu. Geruk kedua ni lewat sikit. Boleh juga gitu. Tu. Baik, apabila imam dan orang yang sujud bersamanya mengangkat kepala dari sujud. Apabila imam dan orang yang sujud bersamanya mengangkat kepala dari sujud, maka orang yang berdiri tadi, geruk kedua tadi, juga ikut melakukan sujud. Mereka melihat imam, kemudian berdiri bersama imam apabila imam rokok. Maka mereka turut rokok bersama imam. Apabila imam mengangkat kepala, maka mereka mengangkat kepala bersama-sama imam pula. Apabila ia sujud, mereka pun ikut sujud bersama imam, kecuali saf yang menjaga mereka dari serangan musuh. Saf juga tu. Bila sebut saf, maknanya dia masuk dah semaya tu. Apabila mereka telah menyelesaikan sujud sebanyak 2 kali, maka mereka pun duduk untuk tasyahud. Lalu mereka yang menjaga tadi bersujud, kemudian tasyahud. Kemudian imam memberi salat bersama-sama dengan orang yang ada di belakang dia. Maknanya beri salat sekali. Sekali beri salat. Jadi tunggu, tak grup kedua tunggu tu masa mana? Pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua. Di sini sebenarnya, kalau tengok dalam lain, grup kedua ni, apa kalau kita tengok sini, nampak grup kedua, bila Nabi sujud, dia pun sujud. Maknanya puak ni rakaat kedua pun, dia telah melakukan rakaat. Maknanya dia duduk tunggu selepas iktidal. Ada, selepas iktidal. Sebab tu, grup lain sujud sama Nabi, dia tunggu. Kalau rukun biasa, tak boleh. Beza ngata imam tu selepas rukun sampai 2 rukun kata alih. Hak ni tak apa. Kita takut tu lah. Jadi bila dia duduk bila dia tengok Nabi rokok, sahabat pun duduk depan perokok sah mula-mula ni. Dan rokok tu mana rokok yang kedua akak kepala, mana nak wisalah dah lah. Nak baca tasyahud lah. Baru dia rokok. Bila dia rokok 2 kali, lepas tu dia tasyahud, wisalah sekali lepas tu. Makna di sini ada berlaku intizar, tunggu. Tunggu lah ke mana? Berlaku juga kepada sah belakang ni, tunggu biar Nabi pergi dulu sampai tahiyat akhir. Lepas tu Nabi pun tak wisalah lalu, tunggu pula puan ni sudah wisalah sekali. Nampak tu? Tu. Imam Syafi'i kata lagi, mengikut riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Lepas tu ingat kau bapak kita ni, tak secara ingat tak ingat lah.
Kalau ngaji ingat belakang mujum cuma kita nak tahu. Cuma ana nampak gini ya, sebab ana ada rujuk beberapa kitab lain lah. Nak ayatnya hikmah semaya khauf. Hikmah semaya khauf nak ayatnya dalam perang ni lah, kau nak kiranya paling kena ingat Tuhan sebab melibatkan mati ni. Patu ingat Tuhan yang paling tingginya selain pada ingat biasa doa semaya tu paling tinggi. Dalam keadaan ni pun kena semaya. Cuba bayangkanlah. Nak ayat satu ya falsafah dia. Nak ayat falsafah dia. Maknanya semaya yang tidak main-main. Dalam keadaan macam mana pun kena semaya. Hatta perang pun perlu duduk atas kepala pun kena semaya lagi. Sampai gitu, kalau boleh tunduk. Misalnya ada batu depan. Ni tak ada sebut kita apa ni, kita faham prinsip dia. Ada batu depan. Mana kalau kita tunduk gitu, musuh dia tak lari sebab ada lagi gugu kita lain ni. Kan gugu kita lain duduk tembok juga ni. Enggak, kita ni duduk depan ni ada apa? Ada batu. Kita duduk gitu nerak ke apa ya? Nah. Masa tu boleh semaya. Moga semaya ni kalau salat khauf ni seminit ya. Tidak lama. Okey, kalau berkait dengan apa ni kita kata, ni kalau anda nak sebut ni, hasil ni Nabi sebut ni dalam konteks zaman Nabi lah. Okey, kalau kita sekarang ni, manakala katalah kita berada dalam zon perang, perang sekarang ni guna senjata, peluru, duduk jarak jauh, kadang-kadang tak nampak pun musuh. Apa yang panggil sniper tu tak? Menembak tepat. Kalau kat sniper tu lah, kita tak nampak pun dia tu, tak nampak pun. Lagu mana? Kita nak kira lagu mana tu? Jadi kita tengok tepi kita ni dalam keadaan tak nampak penembak curi lah, kita kata istilah peluru sesak tu, kita kata sebenarnya ditujukan pun. Nah, nak buat lagu mana tu? Kalau kita merasakan tak selamat, mana tak payah semaya lah untuk waktu tu. Tetapi kalau kita rasakan pun boleh tunduk, sebab dia seminit ya, 2 rakaat ni seminit, pun tak ada pun rokok sujud pun bukan nerak gitu ya. Patah Ismail lagu mana Ustaz? Biarlah mungkin kita ngaji dah, tanya Ismail lagu mana? Patah lagu mana? Nak tayammum. Dialah kalau nak tayammum tu, kalau boleh buatlah. Sebab kalau mengikut ulama, kalau tak boleh buat tayammum, air kita kata nak guna air, memang tak boleh dah. Nak tayammum pun tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh semaya. Tapi tak boleh ke? Sebab apa? Bukan duduk nerak gini ada. Dia 2 kali tepuk. Sekali pun ada ulama kata tepuk sekali, pada khilaf lagi tu 2 kali. Kalau sebut gitu kan mengepek mana? Kita nak tepuk 2 kali. Lepas tu muka, lepas tu tangan tu ya. Nah. Lepas tu tak boleh nak buat masa nerak boleh. Tak apalah kalau kita rasa boleh, sebab tu dia benar ni nak ayat ni keikhlasan tentera Islam tu. Kalau tak sis maya tidak ada keadaan tu dia tak maya ya. Maksud ayat bagi ni tak sis maya air maya banjir tergelar rumah tak ada air dia kata. Nak ayat ada keadaan nak gitu, batu ada depan mana tak kena kita seminit semaya dia boleh buat. Lu gitu ya. Dia tak syarat kata. Buat gitu cukup dah. Tak nampak pun debu tak apa, asal ada. Sebab tak kira sebanyak mana. Sebab tu dalam mazhab lain Malik pakat takdin gitu ya. Tak ada masalah. Jadi alhamdulillah sebenarnya tentera-tentera kita, sahabat anak cerita, moga dia terlibat dengan tentera. Dia kata hak ni sesat. Tentera Islam ni sesat. Kalau hak jenis maya sesat. Kalau jenis hak tak maya tak sesat semua. Dengar dia pakai boot dia tu kan, semaya tak ada masalah. Jelas dah tu. Sebab sahabat anak dia buat kerusuh untuk tentera ke apa, dia kata tak ada masalah ni. Kalau untuk tentera memang diberitahu. Jadi orang awal yang tidak tentera pun dia kena tahu juga, sebab takut bukan semestinya zon perang. Takut ni nyada ketikanya berlaku gini. Baik. Cuba kita tengok lagi lah. Jadi Imam Syafi'i kata lagi, tempat Rasulullah mengerjakan salat ni adalah tadi tu mana tu? Selepas tu dah 7 ni tu dah situ dah. Kata Imam Syafi'i, ni riwayat daripada Jabir. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salat az-zuhr, salat al-khawf bi batni nakhl, fa shalla bi ta'ifati rak'atain wa sallama, thumma shalla bi ukhra rak'atain thumma sallama. Ni kita jumpa dah ni. Kata Jabir, ni salah satu bentuk salat khauf Nabi. Bahawa Nabi SAW mengerjakan salat zuhur sebagai salat khauf di nama tempat Batnun Nakhl. Nama tempat ni Batnun Nakhl ni nama tempat. Kalau kita nak terjemah secara bahasa kan, di perut apa ni di pangkal kurma. Yumi kurma tu. Tu kan ni nama tempat ni Batnun Nakhl.
Maka Nabi mengerjakan salat dengan satu rombongan sebanyak 2 rakaat dan beliau beri salam. Nabi beri salam. Lalu beliau melakukan salat dengan rombongan yang lain 2 rakaat. Kemudian beliau beri salam. Maknanya Nabi sembahyang 4 rakaat. Jadi sahabat Nabi sembahyang 2 kumpulan tu lah. 2 kumpulan. Ada juga buat gini. Kalau tadi kan tunggu. Nah, ini jadi 2 kali Nabi buat. Sebab beri salam mula-mula tu. Mana beri salam habis. Jadi 4 rakaat Nabi sembahyang. Cumanya maya 2-2. Ada juga gitu. Kalau sebelum ni tidak gini. Ni naknya cara tu banyak. Cuma ada Nabi buat gini. Ni mengikut riwayat daripada Jabir, ya. Tak sakit kepala. Hak ni tak sakit kepala. Ni duduk ingat tengok orang ni boleh jadi nampak berselih, takut berselih. Mana hak jaga ni bebas sebab dia tak maya. Ni satu cara lah. Satu cara. Baik, kata Imam Syafi'i lagi dalam qaul yang ke-777, dia kata bila musuh berada di antara imam dan kiblat, lalu ia menjaga solat seperti itu, maka solat yang dianggap sah. Dengan catatan ia berada dalam keadaan takut akan serangan musuh. Semaya seperti tadi lah. Nabi semaya 2 rakaat, sesat dengan guru pertama. Nabi semaya pula 2 rakaat dengan guru kedua. Hak guru pertama sesat jadi haris, jadi penjaga pengawal. Hak ni semaya gini ni kata Imam Syafi'i dalam keadaan takut dan akan serangan musuh. Ni termasuk berat ni, khauf berat ni. Ni termasuk dah khauf al-ashaddu min. Khauf ashaddu min. Takut yang lebih berat tu daripada ketakutan berat daripada hak pertama tadi. Namun apabila ia berada dalam keadaan aman, apabila ia berada dalam keadaan aman dengan jumlah musuh yang sedikit, sementara orang Islam berjumlah lebih banyak dan mereka berada di padang pasir yang tidak ada sesuatu penghalang, serta diperkirakan kira-kiranya secara andaian anak panah ataupun pedang tidak dapat mengenai mereka, dan gerakan musuh pun dapat dilihat dengan nyata oleh mereka, tidak tersembunyi, maka semuanya berada dalam sah di belakang Nabi. Ini semaya biasa, semaya 2 rakaat juga, cuma semaya biasa. Mereka ikut memulai solat bersama-sama imam, mereka melakukan rokok, habislah dia buat serupa lah. Tu. Dan saf yang berada setelah imam itu tak berdiri dan sujud, yang selebihnya pun ikut sujud. Apabila imam telah bangkit dari sujud, maka orang yang ada di belakangnya ikut melakukan sujud, kemudian mereka berdiri bersama-sama imam. Mana serupa lah. Begitulah yang diriwayatkan oleh Al-Ayyash Az-Zuraqi tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma asfan. Usfan, ya, setengah ulama dhabit dia kata usfan. Dia boleh dua lah tu, ya. Wa Khalid bin Walid bainahu wa bainal qiblah. Tadilah. Jadi makna kalau selamat seperti dalam gambaran situasi ini, maya serupa. Maya serupa. Dia gini sebenarnya, hak kira-kira tak nampak musuhnya ketika rokok dengan sujud, ya, enggak rokok subhana rabbiyal azim. Akak lalu kepala. Subhana rabbiyal akak sekali baca. Tak ada nak mari ya musuh duduk jauh. Kalau dia bayarkan anak panah pun tak sapa jauhnya. Jauh tu. Anak panah pun tak sapa. Kira-kira gitulah. Tu naknya situasi yang ketakutan yang rendah tu. Kalau lagu tu semaya serupa, timnya 2 rakaat ya. 2 rakaat ya. Serupa. Tapi kena ingatlah, ini sini sebutlah. Tapi kalau dari tempat lain, kalau kita baca, ulama kata hak lebih aulanya semaya tadi, semaya 2 rakaat. Mana imam pun 2 orang tak apa. Hak ni geruk ni semaya berimam, lepas tu dia jaga mari pula Quran, imam lain pula. Boleh juga begitu. Hak tu lebih itu lagi. Kita lebih selesa tu. Tak ada masalah. Yang pentingnya 2 tu. Misalnya ana satu guru ana jadi imam. Lepas tu kita berkawan, orang lain pula mari. Tu imam lain pula. Tak apa ya gitu. Sebab tu setengah ulama kata apa Nabi buat gini, nak ambil kelebihan Nabi. Sahabat pun nak Nabi jadi imam. Ada yang mau saja boleh imam Nabi, kita tak boleh taksir gitu. Ada yang kata begitu. Semua kata ayo tak boleh buat kira perasaan gitulah maya. Khilaf pula situ. Hak Malik tadi, maya satu guru, mari pula guru lain. Tu imam lain. Aku tak panggil 2 imam gitu. Hak 2 imam ni sama masjid. Tu imam tu tak klik lagi. Itu imam lain pula. Ataupun 2 serta maya, ada ke berlaku gitu. Malas sebut pak mana ya. Tak boleh lah lagu tu. Kalau Mekah dulu pak imam ngadap kiblat. Ni dinding mazhab aku. Ni dinding kiblat mazhab aku. Tu
Berat benar tu ta'assub peringkat tinggi tu. Kau siapa tak tu. Alhamdulillah hilal. Berlaku ke Pak Iman? Memang berlaku. Akhir Muhammad Goha. Memang akhir. Zaman Ibn Taymiyah berlaku tu. Sebab tu Ibn Taymiyah tetap sangat ta'assub mazhab ni. Papa duk kata ke dia. Pada zaman dia tu bergerak. Allah nak beri kelebihan pada dia. Allah letak dia di zaman tu. Enggak, kita ni tak tahu pun zaman dia lagu mana. Duk kata ke dia tak. Kalau kita duduk zaman tu lagu, takut kita jadi pak mazhab tu. Pak Mulimo pula kita. Mazhab tak maya. No. Tak ada email. Na'udzubillah lah ke siapa tahap tu kan. Kalau semaya pun boleh pecah lain seru ayat lah. Tu ya mudahnya. Semaya pun boleh pecah lain kan. Sebab tu semaya ni dia lambat pada perpaduan. Kena ngaji molek bab semaya. Sebab tu asah tu. Semaya pun boleh pecah. Kira nak satu lagu mana. Tu Ibn Taymiyah tekan sangat tu. Sebenarnya biarlah saya sebut ringkas. Sebenarnya orang yang kata tak ada mazhab ni sebenarnya tak ada pun kata tak ada mazhab ni. Tak ada, tak wujud sebenarnya. Orang yang dituduh kata tak ikut mazhab ni sebenarnya dia guna semua mazhab sehingga dia tidak terikat dengan kukuh pada satu mazhab. Hak tu orang panggil tak ada mazhab. Dan sebenarnya istilah tu sangat kabur. Tak tepat. Cuba baca kat kitab Ibn Taymiyah tu. Sebut semua imam-imam mazhab dalam kitab dia. Tak terima mana. Ulama pekoh begitu tinggi tu Ibn Taymiyah. Bukan main. Siapa ulama kata wali Allah tu duduk dalam penjara pun menulis kitab lagi. Tak takut. Makan pun tak ada nak cara. Siapa habis dia tu cara. Katanya habis dia pergi. Siapa waktu makan habis dia pergi makan kuat duk baca kitab. Oh nak malu kita baca kita dia jauhnya kita nak duk kata kafir Ibn Taymiyah. Tobat bila tak tahu tu. Saya dengar dia gitu. Kafir Ibn Taymiyah. Sebesar tu ulama kitab banyak tomol dia tulis. Oi, 40 jilid kitab dia. Bukan main-main. Kita nak buat sejilid pun sakit pinggir-pinggir tak. Baca ni dia dia malu, kita malu diri sendiri. Tapi begitulah manusia bila sistem pendidikan dia terhajar dia begitu, hilang tu perasaan dia tak kenal orang, tak kenal barang kelihatan tu. Dia tak kenal barang tu. Allah. Ana ingat lagi tu gua nak sebut Maulana lah, dia sebut ulama di India Syah Anwar Shah Al-Kashmiri orang alim besar. Anwar Shah Al-Kashmiri orang Kashmir dia alim besar. Zaman dia apa orang duk kata dah Ibn Taymiyah kafir. Engkau di India ni ramai orang Islam terpengaruh dengan Hindu macam-macam dengan ajaran sesat di India ni. Jadi Ibn Taymiyah ni memang hidup dia lawan apa-apa ajaran salah ni. Macam-macam kata dia kafir. Akhir sekali Islam ni. Akhir sekali Anwar Shah Al-Kashmiri kata mu ni kalau puak mu ni akak kepala nak tengok sejauh mana tingginya ilmu Ibn Taymiyah, akak kepala jatuh piuh pun tak nampak lagi hujung ilmu dia. Tu Anwar Shah nak gambarkan alimnya Ibn Taymiyah. Sebab tu kalau kita baca buku dia kan, oi segar cara dia tu. Baik, ini saya habiskan di sini. Segitulah ini kita sambung semula lah pula ni. Kata Imam Syafi'i. Tadi Imam Syafi'i sebut secara umum, ni dia sebut dia suka pula. Ini kita bincang dengan hadapan ni. Kita setakat tu lah dulu ni.